bagi kita peluang dan ruang untuk kita meneruskan hidup kita di atas maksudnya Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan sisa-sisa bagi kehidupan kita di atas muka bumi ini kita manfaatkan untuk kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ini bagi kita mengisi ruang antara solat pada maghrib dan isya yang kita adakan bulan maghrib. Dan pada malam ini saya nak ajak kita semua sedang jemaah sekalian untuk kita bincang bab aurat. Kadang-kadang bab aurat ini mungkin nampak simple, tetapi banyak antara kita yang masih lagi melanggar batas batasan aurat sebab berhujang ini mak saudara sabit, yang ni isteri mak saudara saya, ini suami mak saudara saya, ini sepupu saya, ini saudara saya, ini ada kecil, sedangkan di sana ada batasan aurat yang perlu dijaga. Jadi insyaAllah kita bincang pada malam ini. Mudah-mudahan kita ini insyaAllah dapat bermanfaat pada kita semua. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 20-21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على العورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maksudnya katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka mendekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya mendekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau anak-anak yang belum lagi mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertabatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu percaya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita orang yang beriman, sama ada yang beriman itu lelaki dan perempuan. Ayat pertama daripada surah An-Nur ayat 70 ini Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Ini nak cerita tentang betapa
pentingnya Nabi Muhammad sebagai pencerita, sebagai penyampai apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Maknanya apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, itu dipanggil hadis. Jadi tak betul lah kalau orang tolak hadis. Sebab macam mana kita nak faham Al-Quran kalau tak ditunjuk, tak dipraktik, tak dilakukan, tak dibuat oleh Rasulullah SAW. Okey. Apa kata Nabi? Apa pesan Allah kepada Nabi supaya Nabi beritahu kita? Nabi kata orang lelaki yang beriman, kita ni orang lelaki yang beriman. Apabila kita rasa kita beriman, ada iman, yang pertama sekali kita hendaklah menyekat pandangan mata kita. Pandang apa? Dan memandang benda yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jaga kehormatan kita. Apa maksud dengan kehormatan di sini? Maksudnya ialah kita ditegak melepaskan nafsu kita ataupun kemaluan kita ke tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maksud ke tempat yang haram ini sama ada kita berzina ataupun kita dengan isteri kita tapi ikut jalan belakang. Dan itu tempat yang haram. Okey. Yang mana Allah Ta'ala Allah Ta'ala beritahu kalau kita jaga pandangan mata kita, pelihara kehormatan kita, ingat Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Sebab apa? Sebab kita jauhkan benda tersebut, dia boleh menyucikan diri kita. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut pandangan mata. Cuma sekat. Sebab daripada pandangan mata lah, bila kita pandang, kita tengok, dia boleh menyebabkan kita berfikir selepas tu. Kita boleh membayang selepas tu. Kita boleh terkenang apa yang kita tengok. Benda yang kita dengar, kita tak boleh nak bayangkan. Sebagai contoh, kalau orang cerita baru petang tadi ada orang kemalangan jalan raya, pecah kepala dia. Kita cuba bayang pecah kepala, macam mana yang pernah kita tengok orang pecah kepala. Bayangkan yang kita bayangkan berdasarkan apa yang dia cerita, mungkin tak kena, ataupun mungkin terlalu teruk bayang kita, ataupun mungkin bayang kita simple saja, belum teruk sebab kita tengok. Tetapi apabila kita pandang dengan mata kita, kita lihat balik-balik kita ke rumah, kita berjalan, pasti akan teringat-ingat benda tersebut. Apatah lagi kalau kita pandang benda yang haram. Benda yang haram. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 21 Allah Ta'ala beritahu pula supaya bagi tahu kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya jaga juga mata mereka. Daripada apa? Daripada pandang benda yang haram. Maksudnya kalau orang lelaki, Allah Ta'ala pesan lelaki dulu, baru Allah Ta'ala pesan yang perempuan. Sebab orang lelaki ni, dosa dia, punca dosa dia kebanyakannya adalah daripada mata. Dan orang perempuan, dosa mereka kebanyakannya berhasil daripada mulut. Beza. Orang lelaki memang mata lah. Orang lelaki ni kerana mata dia liar. Mata dia liar berkaitan pada mulut tak cakap. Orang perempuan, dia jangan pandang sangat tapi mulut cakap. Itu perbezaan dia. Sebab tu Allah highlight lelaki dulu. Allah Ta'ala betul perempuan pula pandang cerita dia apa. Yang pertama, satu orang lelaki sekat pandangan, pandang daripada pandang benda yang haram, kemudian pelihara kehormatan. Dan yang paling penting sekali Allah Ta'ala kata, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir sahaja. Yang apa perhiasan yang ada pada badan mereka, hak mereka boleh tunjuk orang hak zahir sahaja. Apa dia? Cincin zahir lah tu. Apa lagi? Gelang tangan utamanya. Okey. Yang lain aurat. Okey. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka. Ini Quran kata maksudnya orang perempuan ni kena tudung. Kena pakai tudung. Tudung apa? Yang pertama tudung dia nak tutup kepala dia. Walaupun ada pendapat katakan nak pakai tudung, kepala dia busuk, tak masuk kepala apa semua tu, itu pendapat tu disanggah. Disanggah. Sebab kalau kita lihat, kita lihat di luar negara pun orang putih, hak mana percaya ke Maryam tu mak Nabi Isa, yang orang Kristian, mak Nabi Isa tu walaupun dia buat patung, dia buat gambar ke tetap mak Nabi Isa tu betul. Sebab tu berlaku di Perancis apabila ada cadangan daripada kabinet Perancis
supaya dia haramkan di Perancis ni orang perempuan Islam menaikkan jilbab. Dia tak bagi orang Islam pakai jilbab. Tapi muncullah Perdana Menteri Perancis ni, dia demokrasi dia lebih sikit. Dia kata macam mana kita nak suruh orang Islam berjilbab, sedangkan Tuhan kita Mary itu pun, Tuhan Ibu itu pun berjilbab. Jadi tak jadi. Itu menunjukkan bahawa bertudung ni sebenarnya bukan benda baru. Bertudung ni start Nabi Adam bersama isteri dia Siti Hawa yang bertudung. Maknanya bertudung bukan orang ketinggalan zaman. Sebab awal-awal penciptaan manusia, Siti Hawa dah buka aurat. Sebab tu tak betul orang kata kita ni asal dalam batu. Maka cawat je, tak betul. Sebab Nabi Adam ketika dia dicampakkan oleh Allah daripada surga ke bumi, memang dicampuk segala pakaian dia. Kemudian dia diajak oleh kaum bulu berjahit, menutup aurat sebab dia Nabi. Ini sebab aurat ini. Okey. Kemudian dalam mereka menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka. Dan dengarlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka. Anak tiri maksud anak suami, anak suami dia, ataupun saudara-saudara mereka, maksudnya adik-beradik lelaki, perempuan ni, atau anak bagi saudara mereka yang lelaki, maksud ada adik-beradik lelaki dapat anak lelaki pun boleh tunjuk aurat, ataupun bagi anak saudara mereka yang perempuan, dia ada adik-beradik perempuan, adik-beradik perempuan ada anak lelaki pun tak ada masalah sebab bukan aurat, ataupun saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan Islam pun tak apa, atau hamba-hamba mereka atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua yang tidak berkeinginan kepada perempuan. Itu syarat dia. Orang lelaki hak tua, hak tak ingin perempuan. Kalau orang lelaki hak tua tapi ada nafsu, tak termasuk dalam ayat. Itu dia highlightkan. Sebab tu kita tengok dalam bab aurat, orang lelaki, budak lelaki umur 20 tahun, budak lelaki umur 20 tahun, dia boleh bersalam dengan orang perempuan yang tua umur 70 tahun. Boleh, tidak aurat. Tetapi orang perempuan umur 20 tahun, dia tak bersalam dengan orang umur 70 tahun. Tegak kawan nanti, tegak atuk tu nanti, tak boleh. Sebab berbeza. Sebab orang lelaki ni dia punya keinginan ni berbeza dengan perempuan. Macam orang lelaki kalau tengok orang tua, dia tak ada keinginan. Tapi orang lelaki pun tengok orang perempuan muda, dia berkeinginan. Sebab tu tak boleh. Okey. Atau hamba-hamba mereka atau orang gaji lelaki mereka telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum lagi mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, moga-moga kamu berjaya. Maknanya kalau perempuan dia pakai gelang kaki, tak boleh dia hentak kaki dia supaya orang tahu dia pakai gelang. Apatah lagi kalau dia pakai gelang tersebut ada loceng, lagi dah tak bolehnya. Sebab apa? Sebab loceng itu pasti terbunyi, orang tahu di situ ada gelang. Sebab apa tak boleh? Sebab kita dah jadi riak, riak untuk menunjuk apa yang tersembunyi. Okey. Apa itu aurat? Aurat ialah suatu kehormatan diri bagi seseorang yang wajib dijaga dan dipelihara sepanjang masa, walau di dalam apa jua keadaan. Menjadi kewajipan atas umat Islam menutup aurat. Maksudnya aurat ini ialah kehormatan bagi seorang Islam, tak lelaki tak perempuan, dia kena jaga dalam semua situasi kecuali darurat. Sekarang kita tengok kita pergi ziarah orang sakit, orang sakit dia sakit je tapi tak darurat pun, kan dia pakai tudung menutup aurat tapi tak tutup aurat. Macam kita pergi ziarah orang kita dalam hospital, kalau buka aurat, dalam keadaan dia sakit kepada Allah Ta'ala, dia berhenti, ya Allah sembuhkan pesakit aku, sembuhkanlah berita sangat ni. Macam mana Allah Ta'ala nak perkenan doa dia dalam keadaan dia buat maksiat pada Allah Ta'ala? Macam mana kalau tak aurat supaya contoh? Contoh, tak aurat, tak jaga aurat dia tak jaga solat umpamanya. Okey.
Definisi lain ialah sesuatu yang tidak dibenarkan wanita mempersembahkannya di hadapan lelaki ajnabi ataupun sebaliknya, maksudnya orang lelaki yang pula ya. Okey. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah dan berhiaslah pada setiap kali kamu hendak pergi ke masjid dan makan serta minumlah, dan janganlah kamu melampaui batas, sebab Allah tak setuju orang-orang yang berbatas. Jadi Allah Taala beritahu kepada kita, wahai anak Adam. Ada sebut anak Adam ni tak lelaki, tak dia perempuan. Apa dia? Allah Taala beritahu kalau kita nak pergi masjid, pakailah pakaian kamu yang indah. Allah Taala suruh pakai pakaian yang bagus, cantik, molek, dan berhiaslah pada tiap-tiap kali kamu hendak pergi tempat ibadah, itu ke masjid. Ini jelas Allah Taala beritahu dalam Quran. Kita nak pergi masjid, setengah orang pakai simpul, pakai segelit baju, pakai segelit pagoda, kepiah dan tahu tak basuh setengah. Sedangkan aku dah perintah ni bukan wajib, tetapi jatuh pada sunat dan mungkin jadi haram kalau tu sunnah. Kita kalau pergi ke pasar raya, kulit kerja, ramai lagi. Hari Khamis pakai baju batik, hari Jumaat pakai baju Melayu sepasang samping, hari Isnin ada baju uniformnya, ada baju korporatnya, ada apa semuanya. Tapi pergi masjid tak ada. Sebab tu nak menghadap Allah Ta'ala, sepatutnya Allah Ta'ala mesti apa? Pakailah pakaian yang paling bagus, yang paling bau, bersih dan digosok. Zaman sekali kita ada setrika, pastikan baju kita pakai tu gosok. Jangan kata baju tu penyuknya macam punah janji, sebab tu sangat. Okey. Dan berhiaslah. Apa maksud hias ni? Maksud hias ni dah pakai kemas ni tadi, pakai dalam punya wangi, mengampanya belakang lelaki. Dan sebab apa? Sebab kita nak menghadap Allah Ta'ala yang pertama. Yang kedua, sebab apabila kita ke masjid, di situ tempat berkumpulnya jamaatul muslimin, berkumpulnya orang Islam. Kalau kita suka duduk dekat orang wangi, orang pun suka duduk kita dekat kita wangi. Kalau kita tak suka duduk dekat orang berbau badan, orang pun tak suka duduk dekat kita dekat kita berbau badan. Maknanya kita kena pakai banyak wangi supaya apa? Supaya orang duduk kat kita duduk kat orang selesa. Dan makan dan minum lah. Tak pesan makan minum tak salah. Tapi jangan melampaui batas, sebab Allah Ta'ala tak suka orang yang melampaui batasnya. Okey. Aurat mukmin terhadap mukmin lain adalah haram. Maksudnya kalau kita tengok aurat orang lain bukan adalah haram. Jagalah aurat kamu kecuali kepada isterimu ataupun hamba kamu, hamba wanita kamu yang kamu miliki. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sedang bersendirian? Nabi SAW menjawab, Allah itu berhak atau patut kamu merasa malu. Maksudnya sahabat tanya Rasulullah, kan kita seorang paling bagi tak umpamanya, betul pakai aurat masa mandi je. Nabi kata Allah Ta'ala lah sepatutnya kamu lebih malu. Maknanya bukan tak boleh, boleh tapi malu Allah Ta'ala. Kalau mandi tu malu ke kepala baik, kalau malu ke cembuk terus. Okey. Jika seorang anak wanita telah mencakap usaha balik, tidak patut terlihat darinya kena wajahnya dan kedua tapak tangannya sampai ke pegang tangannya. Okey. Batasan aurat. Okey. Aurat dia hayat ramai. Aurat lelaki jalan ramai ialah antara pusat dan lutut. Maknanya orang lelaki ni auratnya sikit je, pusat ke lutut. Maknanya pusat tu dah aurat dah, lutut tu dah aurat dah. Maknanya kalau kita duduk rumah, sambil-sambil timur kain ke orang lelaki ni, sambil-sambil masuk kereta, pakai seluar pendek ataupun pakai kain pelekat, bawah pada pusat. Sebab memang celaka pusat pun borong lah contohnya. Pakai pula separuh je, nampak pusat, itu aurat dosa. Kadang nampak dorang lah, kadang rumah dia tak ada masalah. Ketika kita timur kain dekat luar, basuh kain, buang sampah ke umpamanya, aurat kita lelaki antara pusat dan lutut. Namun begitu, kita ni dilarang keluar rumah, seperti ke pasar ke masjid ke, jabat ke, hanya dengan menutup benda tu je. Macam orang ihram tu, ihram tu lain. Ihram tu memang dia tutup macam tu je. Satu pakai macam tu sebab ihram ni dia adalah manasik haji, dan semua orang pakai macam tu. Ini juga tentang bantuan aurat untuk pusat, bantuan pasar gitu tak boleh. Sebab kita kena jaga maruah kita. Sebab dalam pembinaan persyarat, tutup surat tu akan lebih elok, walaupun tak dosa. Walaupun tak dosa, memang tak dosa. Pakai je kain, pakai seluar, pakai tutup pusat,
pergi mana baju tidak, benda tidak, tak ada masalah. Hukum fiqh kata sah. Tapi dari segi tasawuf, dari segi tasawuf je, sebab kita tasawuf tak ada pisah dengan Islam. Tak betul lah. Okey. Bagi perempuan, dia halayak ramai, auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Namun jika wajah yang dimiliki sangat cantik sehingga menimbulkan fitnah, wajib ditutup wajahnya. Okey. Orang perempuan pula, aurat dia apa dia? Seluruh badan dia kecuali muka dan dua tapak tangan. Okey. Kita nak bincang sikit yang perempuan ni. Perempuan, muka dia aurat. Muka dia aurat. Soalan saya, muslimat belakang, masa sembahyang pakai bekana, pakai kain telekor, tutup dagu. Tutup dagu. Semua bela dagu. Tutup dagu. Tapi kenapa masa kat luar, bukan masa sembahyang, masa pakai tudung biasa, dagu terbuka. Sedangkan aurat perempuan dalam sembahyang, luar sembahyang sama saja. Okey. Soalan saya, dagu ni aurat ke tak aurat? Muslimat, dagu ni aurat ke tak aurat? Aurat. Okey. Muslimat belakang sana kata dagu ni aurat. Sebab tu dalam sembahyang dia tutup. Kalau tidak, tak sah sembahyang dia. Habis masa dalam biasa pasal malam tu, dalam biasa tu buka aurat lah tu. Okey. Tu yang pertama, dagu. Yang kedua, dua tapak tangan. Quran kata, hadis kata aurat perempuan adalah dua tapak tangan. Kalau kita belajar bab fiqh, apa yang dikatakan dua tapak tangan ketika mana perkara yang membatalkan wuduk adalah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa berlapis. Apa yang dikatakan tapak tangan ialah ketika kita temukan kedua tangan kita yang bertemu, itu dipanggil tapak tangan. Soalan saya lagi, belakang ni aurat ke tak perempuan? Tapak tangan bertemu gini, belakang ni aurat ke tak? Tak aurat. Okey, okey, saya bagi jawapan. Yang pertama, kita ambil tangan dulu lah. Okey, tangan perempuan, aurat dia bermula daripada pegangan tangan ni bawa ke bawah. Mana kalau macam saya ni dah buka aurat dah ni. Dah buka aurat. Kalau macam ini, contohlah dah pakai baju yang berbutang ni, ini bukan aurat. Maksudnya kalau pakai cincin, pakai apa, tak ada masalah, tak jadi aurat. Kalau lengan terjatuh, pakai stokin dalam tu, tak jadi aurat. Okey. Ini kan dah begini, pakai peluk gelang kat luar. Macam tu gelang tu, gelang tu perhiasan yang tertutup. Okey. Cincin tak pernah nampak. Okey. Ini aurat. Kita balik sebelum pada muka tadi. Perempuan, aurat dia yang bukan aurat adalah muka dan tapak tangan. Tangan kita dah clear. Depan belakang bukan tangan sampai sini, sampai dekat sendi ni. Yang bawah ni adalah aurat lah. Okey. Dagu tadi. Kita tengok dalam sembahyang, orang perempuan yang pakai mengandung ni semua tutup dagu. Tapi luar sembahyang dagu buka. Okey, tadi kata dagu bukan aurat. Maknanya sepanjang kita pakai tudung bawal ke, tudung siakak ke, tudung benda-benda ke, tudung saji ke apa ke, kita buka aurat tu makna dosa pada hari. Okey. Jawapan dia, dagu bukan aurat. Dagu bukan aurat. Okey. Imam An-Nawawi ketika mana membahaskan apa yang dikatakan muka bagi orang. Apa yang dikatakan muka bagi orang, muka ketika kita nak berwuduk, dan muka bagi perempuan yang dikira aurat. Muka ialah yang pertama sekali, atas ni tempat tumbuh rambut, sini atas, ni atas dia sini, rambut ni biasa orang kita rambut. Tepi dia, anak telinga ni, mana telinga ni aurat, anak telinga ni aurat. Tepi sini, bawa ke bawah sini, yang mana muka adalah ini kawasan dia, berakhir dengan ni, apa ni? K ni.
Geraham apa ni? Kalau kita nak buat konser tu, doktor cabut semua ni. Ni mana ni? Abdullah ni. Ya. Yang bawah ni bukan aurat, halkum aurat. Yang ni bukan aurat. Tempat lelaki tumbuh janggut itu bukan aurat, itu muka. Apa yang dipandang daripada depan, apa yang daripada tepi, itu bukan aurat. Maknanya orang perempuan kalau sembahyang pakai tudung macam budak di sekolah tu, dah dia betul aurat. Cuma soalan dia, kenapa pula kandung tu buat gitu? Yang turun sembahyang tu, kenapa ada boleh gitu pula? Sebab apa? Ya? Dipanggil sebab untuk tindakan berhati-hati. Ya? Maknanya kalau perempuan, kalau dipakai tudung biasa, yang biasa pakai tudung, pakai jubah, pakai baju, pakai semua besar, cukup syarat apa semua, itulah yang dia pakai, itulah yang boleh buat solat. Tak perlu pakai mengandung tu, tak perlu pakai kain telekom tu. Macam lelaki lah, lelaki pakai skop seperti je, pakai baju balik lawa dah, tutup aurat dah. Asal dia pergi sembahyang tu, tak perlu dah cari kain belekan. Asal belum meninggal je, kotor selalu semua. Ada pelik tu. Ya? Asal kotor tu, adakah najis ke tidak? Kalau najis, ada kaedah mencuci najis. Tak ada alasan sebenarnya. Tak ada alasan. Kenapa tak sembahyang? Sebab kotor. Dah tahu sebab kotor, belum meninggal. Dah tahu dah meninggal. Bukan meninggal menuju. Ada meninggal tadi, pukul pun tengah, pukul 12. Tak pula balik rumah tu kau pakai je. Ya apa, dapat kita manfaat tengah orang. Okey. Itu aurat perempuan, ya. Perempuan aurat dia muka, punggung rambut, anak telinga sampai bawah ni, ini adalah bukan aurat. Ya. Maknanya anak kita pergi sekolah tu, dia pakai tudung biasa tu, dan itu bukan aurat. Dia bukan aurat. Ya. Kecuali kalau dia nak ambil hukum wara. Hak saya cerita tadi, Imam Nawawi kata itu hukum syara. Hukum wara, dia nak tutup sini, nak jaga betul. Apatah lagi jika dia mempunyai wajah yang cantik, ya. Orang bawa pandang tu sampai ke leher itu pandang, ya. Dan macam mana orang kabar dia cantik? Bukan sekadar orang lelaki kabar dia cantik, bukan mak ayah kabar dia cantik. Orang perempuan pun, cikgu perempuan pun sadar tengok cantik tu budak perempuan ni. Pada masa tu kalau timbul fitnah, orang tengok, orang rasa geram apa semua, wajib dia berjilbab. Ya, wajib dia bernikah. Ya. Sebab tu nak nikah ni, nak pakai jilbab ni, kena belajar juga. Ya. Kadang-kadang kesian kita tengok orang bernikah ni, ya, bernikah berjilbab ni. Ya. Masa perjuang kenduri, masa makan, dia selok, dia suap je. Sebenarnya itu jahil pada saya. Ya. Dalam keadaan kita pergi rumah kenduri, rumah kahwin, dalam keadaan orang ramai macam tu, tidak timbul fitnah, buka dah nikah, tu makan nasi macam biasa. Ya. Ini buka, selok makan. Kesian tengok. Ya. Sedangkan Islam tu mudah. Benda tu bukan wajib. Wajib jatuh sebab begitu je. Kecuali kalau awak nazar. Saya bernazar jika saya dulu biasa nak pakai nikah sepanjang waktu. Itu tak ada arwah lah. Ya. Kalau tak kena buka, pakai nasi, makan dahsyat, pakai basuh mulut semua tutup. Kadang-kadang kesian. Tengok seksa je. Orang perempuan ni mungkin suami dia suruh, orang ingat makan, budak makan gini. Ya. Kesian. Sebab susah dia tak guna air payah. Ya. Kalau guna air straw tak apa. Dia katanya benda dia tarik. Ya. Masuk tadi dengan dekok dengan mulut. Ya. Sebab tu kita telah nak warak pun kena pandai sikit. Ya. Sebab mereka bukan wajib asalnya. Ya. Okey. Aurat dengan ahli keluarga. Ya. Bagi lelaki, ya, aurat dia samalah antara pusat dan lutut. Bagi perempuan pun sama. Ya. Ini asal aurat. Ya. Tetapi selalunya menutup semula, ya. Sebab dalam rumah di warung yang penting, ya. Aurat ketika berseorangan, ya. Lelaki seorang lutut dengan pusat dia dengan tutup, ya. Ada pendapat ulama kata maluan dia boleh tutup, maknanya boleh pakai skandal dia bukan seorang, ya. Maksudnya tapi makruh, ya. Perempuan pusat dan lutut juga, ya. Atas tak aurat maksudnya. Okey. Aurat sesama lelaki. Aurat sesama lelaki dengan lelaki antara pusat dan lutut. Maknanya kalau main bola tu dosa ke lah. Ya, main bola, main takraw, apa kalau pendek tu dosa. Sebab dia tengok aurat orang tengok aurat dia, dosa. Ya. Aurat perempuan dengan perempuan antara pusat dan lutut. Ya. Jika bukan fitnah, wajib ditutup seluruh badan. Ya. Kalau perempuan Islam dengan perempuan kafir, aurat dia super perempuan Islam dengan lelaki. Ya. Sebab tu orang perempuan
Tak boleh gunting rambut kerja bunga raya. Contohnya bunga raya perempuan lah, contohnya India kan. Kita bunga raya sini orang lelaki ya. Ada pula perempuan yang pergi kerja bunga raya perempuan umpamanya. Dia buka nak gunting rambut, hukum dia haram. Dan sebab aurat. Sebab gunting rambut tu bukan wajib. Satu. Yang kedua dia gunting wajib, gunting rambut ni boleh suruh kanak je, boleh taruh gitu je. Tak tahu asal nak pendek, bahan gunting. Sebab kita pakai tudung. Perlu kilir, kita jangan pakai tudung. Tak ada isu lah nak ada poni ke nak benda. Di rumah letak lah, nampak rambut tu petok kamu kan. Ya. Okey. Sikit lagi. Etika muka aurat ya. Okey. Berpakaian mengikut garis syarak yang mana mesti tutup aurat. Aurat lelaki adalah terpusat lutut, bagi perempuan seluruh tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan hingga pergelangan ya. Haram itu dia panggil penglihatan maksud umum. Haram diperlihat dan haram melihatnya. Mana kita buat aurat ni masalah kita kan, sebab tengok TV orang baca berita tu tak tutup aurat ya. Tengok drama tu tak aurat, mana kita sebenarnya ya. Okey. Kemudian tidak menyerupai kaum yang engkar kepada Allah Ta'ala. Nak untuk aurat boleh, tapi pakaian tu pula jangan pakai pakaian orang engkar kepada Allah Ta'ala. Contoh apa? Seperti pakaian ahli gereja ya? Atau pakai baju ahli ibadah agama lain, atau pakaian yang menjadi simbol simbol kepada ahli kemungkaran seperti ahli muzik. Pakai baju Bob Marley sembahyang ada dekat masjid Nabi ya? Pakai baju Bob Marley, belakang tu gambar Papa Lolo, tu gajah tu ya? Pakai baju logo gajah, ada hak TV lain tu. TV lain tu merah bukan tidak, dia bukan kalau tidak ya. Ya. Ahli muzik ataupun pakaian pelacur atau sebagainya ya. Pakaian yang dipakai mestilah menutup susuk tubuh badan, iaitu pakaian yang longgar dan bersesuaian dengan tubuh. Pakaian ketat ataupun sedar tetap haram sekalipun pada zahirnya dia menutup aurat. Ini adalah kerana susuk tubuh adalah merupakan aurat yang perlu dijaga. Maksud kalau nak pakai baju ya, pastikan yang pertama baju itu longgar ya, kemudian tak jarang ya. Okey. Pakaian yang tidak bercorak ataupun warna yang ada gaya pengambil pandangan. Dia maksud nak pakai baju tak ada masalah, tapi tengok warna lah ya. Kalau warna fluorescent belaka pakai, orang pandang apa sini buat ni kan. Itu menjadi hukum haram ya. Kalau baju warna baju spesial tak ada masalah lah ya. Okey. Ini hukum melihat aurat ya. Okey, haram bagi seorang melihat aurat orang lain sekalipun sesama jenis. Lebih berat lagi jika memandang kepada aurat yang lain jenis. Maksudnya kalau aurat sama jenis pun haram, pandang lain jenis lagilah haramnya ya. Dimaafkan jika terlihat sekilas pandang sahaja. Maknanya kalau pertama ternampak tak ada masalah itu memanglah ditakdirkan panggil rezeki ya. Tetapi ya, jika memakukan pandangan tersebut ya, hukumnya haram. Maknanya pandang tu tak ada alih dah. So tahu dah kalau juga kan puasa tak alih, pandang terus alih. Hukum dosa juga. Sebab apa? Sebab apabila kita pandang pertama, memang kita akan terfikir. Bila kita pandang kedua, confirm kita ada niat lain ya. Lawak panas sekali lah. Bila panas sekali mula teringat di kepala ya, teringat di hati, mula ada bayangkan menemani ya. Jika ahli perubatan dan jenis dengan pesakit diwajibkan ada bersama mahram yang menemani, dan dengan syarat tiadanya ahli perubatan sama dan di sana. Ketika ini haruslah melihat kepada aurat pesakit tersebut ya. Maksud melihat aurat pesakit ni dengan syarat tempat nak dirawat tu adalah tempat aurat ya. Ni kan sakit apa? Pening kepala, buka baju, tak kena langsung tu ya. Apa sakit perut ya, salat kain, tu memang tak kena ya. Maknanya kita tahu lah kalau sakit perut, cek ke perut je lah ya. Apa pula kita nak buka benda lain ya. Okey. Tetapi ya, bagi perubatan jika perempuan Islam nak berubat ya, ada dua orang doktor. Seorang doktor lelaki Islam, seorang doktor perempuan tapi kafir ya. Doktor Islam lelaki, doktor perempuan kafir. Perempuan yang sakit, perempuan Islam sakit yang tadi, dia mesti pergi ke doktor perempuan yang kafir ya. Dia mesti pergi. Dia tak boleh pergi berubat dengan doktor Islam hak lelaki, sebab aurat berlainan jenis ya, berlainan jenis. Dia kena pergi ke perempuan. Sebab kalau buka aurat apa semua contohnya, mungkin bab nafsu tu tak ada
dia dipanggil lebih kurang dia punya mudarat dia. Tapi kalau kita tengok macam seperti kerajaan ni, Rasulullah SWT tak apa kita bayar, kita boleh minta betul. Masa orang perempuan nak bersalin, kebanyakan doktor pakar bidan semua lelaki. Bagian ngecek ni, ngecek jalan buka tak buka ni, lelaki. Jadi itu kesilapan semuanya. Hak lelaki kena kepala situ pula. Pelik kalau cepat dekat kalau ada kan. Hak perempuan tak belajar pula begitu, orang bosan. Tapi semuanya benda tu dah jadi asas pada kifayah. Tapi kalau tak ada jadi pada air pula. Sebab melibatkan aurat, melibatkan nak tengok jalan buka tak buka, nak ragu, nak apa semua banyak benda. Jadi kena orang perempuan pasti kena ambil tahu benda ni. Pada kita yang anak perempuan kena galak anak kita belajar betul-betul supaya jadi doktor. Doktor apa? Doktor sakit kuat. Dia nak operate bawah payudara orang perempuan, nak cek mengandung, nak cek jalan apa semua orang perempuan, nak bela-bela perempuan belaka, supaya apa? Supaya terjaga aurat orang Islam ni. Walaupun ketika sakit memang boleh diharuskan orang lelaki mengubat orang perempuan mengubat orang lelaki, tapi syarat dia tak boleh mengubat lelaki perempuan tu berdua sahaja, tempat tertutup tak boleh, mesti dibawa seorang lelaki sebagai mahram dia ataupun dua perempuan untuk teman dia. Kalau terutama sekali perubatan yang melibatkan perubatan yang orang dakwa perubatan Islam. Ustaz-ustaz konon-kononnya jadi ustaz boleh berubat orang sakit apa semua tu, pastikan kalau berubat dengan ustaz ni ke, walaupun dia ustaz terpiok sesuai dengan kalau diangkat sesuai tu, maknanya pastikan ada orang lain bersama kita, bersama isteri kita, bersama kita ke apa. Dan sebelum dia ubat tu kita tanya dia, Ustaz ubat saya ni isteri sakit gini, macam mana Ustaz nak buat? Dia kata apa? Kena pegang lah, dia kata pegang kat mana? Pegang kat kepala ke, letak tangan pada kepala ke, letak tangan pada bahu ke, letak tangan pada apa, dia tanya dia supaya dia tak ada sebatas untuk cara, dan kita tahu hak kita. Macam doktor, dia ada nurse, doktor dia tak akan buat seorang, dia paling misi ada di sebelah dia. Macam kita hampir rumah-rumah ni, pergi ke pusat-pusat, atas saya atau ustaz mana, tu ustaz tu baca selalu baca Al-Quran tu, dia kuat dia baca bismillah dia, lepas tu tak tengok orang baca betul kan. Yang tu kita tengok, kita tengok sikit sebab banyak sangat orang zaman sekarang ni hak menggunakan jenama Islam, tapi ambil keuntungan, ambil kesempatan orang yang sakit. Okey, sikit lagi ni orang saya ringkas lah ni, tak apa dia perempuan dia. Okey, ini kesilapan wanita dalam bentuk aurat bertudung tetapi berkisar dengan pendek. Ini tak betul lah. Okey, bertudung tetapi baju kebarunya terbelah kainnya. Ini maksudnya boleh dah tudung tu macam satu pen tu, boleh dah tudung, pakai pula warna ketat kan, baju warna oranye kan. Okey, yang bertudung tapi baju sedat sempit dan nipis, lalu memaparkan bentuk rasukan mudah kepada bertudung tapi amat longgar dan menaikkan jangkau lah, bertudung pakai sampai ke belakang tak perlu tudung apa rambut nampak. Okey, bertudung tetapi hanya memakai yang di pejabat sahaja, tidak di sekitar rumah, pasaran dan sebagainya. Bertudung tapi tudung dilempak ke belakang leher. Ini maksud bekas-bekas ni. Bertudung dengan tudung yang amat nipis dengan boleh lihat sanggup leher, tengkuk dan dada. Dia pakai tudung tapi tudung jarang. Boleh nampak pula rambutnya yang ada satu bertudung. Rambut tak berikat, keluar rambut kat belakang. Masa nak buat tu berlebar kan. Okey. Sebagai wanita mengaku bertutup ayat itu adalah tutup rambut sahaja. Ini adalah tidak tepat sama sekali. Okey. Yang ini tengok ni aurat dengan siapa kita boleh bersalam, kita boleh kepada orang lelaki. Dan ini dengan siapa perempuan boleh bersalam atau dengan siapa juga boleh bersalam. Okey. Habis Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua tentang batasan aurat. Saya cuma tak sempat nak cerita sikit dari dulu lah, sebab kita dah isyak lepas ada program dekat ni yang dia tak buat tahlil yang ada video. Jadi soal ada masa kita cerita pula lah batasan hak siapa yang kita boleh berjabat, bersalam, yang siapa tak boleh, hak mana batal wudu, apa tak batal wudu. InsyaAllah masa tu kita bincang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang tentang ini dapat bermanfaat kepada kita dan dapat kita amalkan dan kita sampaikanlah kepada sahabat-sahabat kita yang tak sempat hadir pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.